Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah harap murid semua sihat sahaja. Untuk kali ini, Ustazah akan meneruskan lagi dengan KCJ siri 3 dan 4. Okey, Ustazah gabungkan sekali kerana sebenarnya Ustazah dah jalankan KCJ siri 3 bersama dengan murid Ustazah secara Google Meet. Tapi untuk tontonan sesiapa yang mengikuti YouTube Ustazah, Ustazah sediakan video untuk murid mendapat ilmu ini. Baik, suku kata terbuka dan suku kata tertutup ni sebenarnya penting kepada murid sebab apabila murid nak menjawikan sesuatu perkataan adalah lebih mudah untuk murid jawikan mengikut suku kata. Murid akan rasa lebih ringkas dan lebih memudahkan murid. Okey, tapi apa itu suku kata ni? Jom kita tengok. Baik, suku kata ni Ustazah lebih suka tekankan suku kata ni sebutan kita. Okey, contoh perkataan buku. Okey, ada berapa sebutan kita? Bu dan juga ku. Jadi ada dua sebutan. Bermakna buku ini adalah perkataan yang mempunyai dua suku kata. Okey, tapi suku kata pula dia ada suku kata yang terbuka dan suku kata yang tertutup. Okey, apa itu suku kata terbuka? Suku kata terbuka adalah apabila huruf vokal berada di belakang suku kata tersebut. Okey, sebelum ni Ustazah dah terangkan yang mana satu huruf vokal, yang mana satu huruf konsonan. Okey, huruf vokal dalam bahasa Melayu ada 5 iaitu A, E, I, O, U. Tetapi ada 6 sebutan walaupun dia ada 5 sahaja huruf tetapi ada 6 sebutan iaitu E pepet ini iaitu E yang sebutannya E. Okey. Dan Ustazah juga dah terangkan dalam siri yang lepas E yang sebutan E ini dia tak ada padanan di dalam huruf jawi. Okey, boleh? Okey, jadi contoh ini. Kita nak sebut ba. Okey, hurufnya kalau B sama dengan huruf ba. Kalau nak eja ba, ba alif ba. Okey, ba be, ba ya be, ba ya bi, ba waw bu, ba waw bo, ba waw bu. Okey, ataupun murid juga boleh rujuk link YouTube yang Ustazah dah beri sebelum ni. Lagu suku kata terbuka itu iaitu ba be be bi bo bu ca ce ce ci co cu. Murid boleh hafal lagu tu untuk memudahkan murid mengingat. Okey. Jadi ini adalah jadual suku kata terbuka. Murid kena ingat iaitu apabila bertemu dengan A, kita tukarkan menjadi huruf alif. Apabila bertemu dengan E yang E, tak ada. E yang sama dengan huruf ya. Dia berkongsi juga dengan I. Juga bertemu dengan huruf ya. Bertemu dengan huruf O ataupun U, dia sama dengan berjumpa dengan huruf waw. Okey. Okey. Ka, ke, ke, ki, ko, ku, la, le, le, li, lo, lu. Macam tu sebutannya. Okay, murid boleh cuba baca mengikut lagu yang Ustazah dah bagi link sebelum ni. Baik, kita tengok yang seterusnya. Ini merupakan jadual huruf vokal. Tadi Ustazah dah terangkan bahawa huruf vokal sebenarnya ada 5 tetapi sebutannya ada 6 iaitu A, E, I, O, U. Okey, ini Ustazah tak sebutkan huruf, Ustazah terus sebutkan sebutan dia. Apabila suku kata terbuka, Ustazah dah terangkan sebelum ni tadi, huruf A bersamaan dengan alif, huruf E yang E ini tak ada. Mesti ingat, dia tak ada. Okey, huruf E yang ko ataupun sebutannya ini dan juga huruf I, dia sama dengan huruf ya. Dia berkongsi huruf ya. Manakala huruf O dan juga U, dia berkongsi sama dengan huruf waw. Okey, murid mesti ingat yang ini untuk memudahkan murid nak menjawikan perkataan.
Baik, seterusnya. Ini Ustazah nak tekankan tentang suku kata tertutup. Okey, nampak tak perubahan sedikit daripada suku kata terbuka tadi? Okey, perubahannya adalah untuk huruf A. Apabila suku kata tertutup, yang ini ramai murid buat silap. Okey, memang Ustazah tekankan betul-betul kat sini. Apabila huruf A dalam suku kata tertutup, dia sama macam I yang mak ini, dia tak ada. Okey, jadi kalau kita nampak, tolong pangkah siap-siap. Faham? Boleh? Baik. Yang I yang I, O, U ini, dia sama sahaja tidak berubah. Dia sama dengan I yang echo dan juga I, dia sama dengan ya. O dan juga U, dia masih sama dengan wow. Faham? Okey, yang ini Ustazah tak tekankan lagi sebab ini kita akan belajar dalam siri seterusnya. Faham? Tapi kalau murid dah faham kat sini, sebenarnya akan lebih mudah untuk murid faham yang seterusnya. Jadi tolong ingat apabila A dalam suku kata terbuka, dia sama dengan alif. Tetapi dalam suku kata tertutup, dia tak ada. Faham? Kita pangkah siap-siap macam huruf I yang ni lah. Ustazah dah ajar pangkah siap-siap. Baik. Okey, kita cuba tengok. Okey, ba alif ba. Betul? Tetapi kalau ba nun, dia jadi apa? Ban. Okey. Nampak huruf alifnya sudah tak ada. Seterusnya, ba be dan juga ba nun ben. Walaupun ejaannya sama, tetapi kita boleh bezakan mengikut perkataan itu. Seterusnya, ba ya be, ba ya nun ben. Ini pun sama. Bayar. Ini pun bayar. Tapi ini bayar be. Ini bayar bi. Bayar nun ben. Boleh? Okey. Bawau bu. Bawau nun bun. Bawau bu. Bawau nun bun. Okey. Ustazah lupa nak terangkan tadi. Okey, Ustazah dah terangkan. Suku kata terbuka adalah suku kata yang berakhir dengan huruf vokal. Okey, huruf vokal A, E, I, O, U. Manakala suku kata tertutup adalah suku kata yang berakhir dengan huruf konsonan. Contohnya kat sini Ustazah letakkan huruf nun. Nun yang bersamaan dengan N. Okey, boleh? Contoh kat sini. Ustazah tulis Okey. Ba. Okey, apabila kita jawikan, ini adalah suku kata terbuka. Sebab di belakangnya adalah huruf vokal. Okey. Jadi, huruf B sama dengan ba dan huruf A sama dengan alif. Okey, jadilah begini. Okey, manakala yang kat bawah ini? Okey, B, A, N, ban. Okey, apabila kita jawikan, kita tengok ban. Okey, huruf belakang sekali adalah huruf N. N adalah konsonan. Jadi, ini adalah suku kata tertutup. Dia tutup dengan huruf konsonan. Jadi, bila kita nampak huruf A dalam suku kata tertutup, tolong pangkah terus. Supaya kita tak jawikan huruf A ini. Jadi, B sama dengan ba dan N sama dengan nun. Okey, boleh murid-murid? Sama dengan ini. Apabila be. Okey, sekejap. Ustazah tulis kat sini ya.
Okey, be. Ingat kita kena bergantung pada sebutan kalau huruf I. Okey, be. Bila kita sebut dia be, kita mesti pangkah I. Jadi apabila nak menjawikan, dia hanya kita jawikan huruf B sahaja. B bersamaan dengan huruf ba. Boleh? Manakala untuk ini, BE juga. Tetapi apabila sebutannya bear, kita tak perlu pangkah huruf I. Ingat ya, be perlu pangkah, bear tak payah pangkah. Jadi apabila nak jawikan, B sama dengan huruf ba. Manakala huruf I sama dengan huruf ya. Faham? Dan bila dia suku kata tertutup, burn tak perlulah huruf I. Manakala ban perlu huruf I. Boleh murid-murid? Baik, macam mana kita nak bezakan yang sama ini? Tengok. Banun ban, banun ben. Bayanun ben, bayanun bin. Bawau nun bon, bawau nun bun. Ejaannya sama. Tetapi ada dua sebutan. Macam mana kita nak bezakan? Bezakan mengikut perkataan tu. Bila kita menjawikan, janganlah sampai tak ada maksud. Apabila kita merumikan, janganlah sampai tak ada maksud. Contoh perkataan okey, maaf ya. Okey. Perkataan ini. Baik. Okey, kita dah terbiasa apabila mim ya kita bersamaan dengan mi. Okey, jim alif ja. Okey, wujud ke perkataan meja? Tak wujud. Jadi huruf ya selain daripada huruf I, dia juga boleh jadi huruf I yang sebutannya me. Jadi cuba kita tulis pula. M I me. J A ja. Meja. Wujud tak perkataan meja? Wujud. Jadi mim ya me jim alif ja ini bersamaan dengan meja, bukannya mija. Okey, sebab tu Ustazah kata apabila kita merumikan, tolong baca balik perkataan yang kita rumikan tu, wujud ataupun tidak. Boleh? Okey, Ustazah harap murid faham kat sini. Okey, sama juga dengan kuntum. Okey. Apabila kita nak menjawikan yang suku kata tertutup, contoh ya, saya tulis kat sini. K U N T U M. Okey, buat ikut suku kata. Okey. Kun. Macam mana nak ejek kun? K sama dengan kaf. U sama dengan waw. N sama dengan nun. Okey, kun. Tum. Terconten sikit situ ya. Okey, T sama dengan ta, U sama dengan waw, M sama dengan mim. Okey, macam itu cara mengeja. Tapi biasanya untuk huruf I dan juga U ini tak ramai yang silap.
Ramai yang silap apabila suku kata tertutup huruf A. Ingat ya, suku kata tertutup huruf A tak ada alif. Faham? Mari kita cuba tengok beberapa kataan ni. Okey. Untuk mengelakkan kekeliruan, Ustazah tunjukkan ini. Okey, lam mim. Lam mim, apa sebutannya? Sebutannya adalah, dia boleh jadi lam. Sebab ingat ya, Ustazah kata suku kata tertutup, vokal A tak ada alif. Dia sama dengan huruf I yang mak. Okey. Lam sama dengan L, mim sama dengan M. Okey. Nampak je tak ada vokal, murid mesti ingat. Dia adalah sama ada A ataupun I yang So, dia boleh jadi lam ataupun lem. Faham? Baik, tengok. Bata. Tengok, ini pun tak ada vokal. Jadi, apabila dia tak ada vokal, dia boleh jadi sama ada huruf A ataupun huruf I yang Okey, sama ada dia. Okey, B sama dengan ba. Ba sama dengan B. Ta sama dengan huruf T. Jadi, dia boleh jadi sama ada bat ataupun bird. Okey. So, untuk yang ini, lam mim bata. Sama ada dia lambat. Ada tak perkataan lambat? Okey, ada. Tapi jangan terburu-buru, baca dulu. Okey, sama ada dia boleh jadi lambat ataupun lambat ataupun lembat ataupun lembut. Okey, yang mana yang wujud? Okey, yang perkataan yang wujud adalah lambat. Okey, faham murid-murid? Baik. Kita tengok yang seterusnya. Okey. Bapa. Okey, ini pun tak ada huruf vokal. Jadi macam saya terangkan tadi, jika dia tak ada huruf vokal, dia boleh jadi sama ada huruf A ataupun huruf I kat tengah tu. Jadi, ba sama dengan huruf B. Okey, letak A dulu. Okey, pa sama dengan huruf P. Ataupun dia boleh jadi bird. Burp. B, E, P. Baik, cuba baca balik. Lambap. Ada tak? Tak ada. Okey, lambap pun tak ada. Okey, lembap. Ada tak? Ada. Lembap. Ada tak? Tak ada. Jadi perkataan yang wujud untuk ini adalah lembap. Okey, murid boleh nampak tak beza? Walaupun ini satu sahaja ejaan, tetapi dia menjadi dua bunyi. Sama ada lam ataupun lem. Ini pun sama. Bat ataupun bird. Ini bab ataupun verb. Jadi, kita cuba buat dan pilih perkataan yang wujud. Faham? Baik, kita cuba yang seterusnya. Lam ya mim pula. Okey, lam ya mim pun boleh menjadi dua sebutan. Sama ada lam sama dengan huruf L dan mim sama dengan huruf M. Okey, jadi dia boleh menjadi sama ada lam. Ingat bukan lem. Lem tak ada vokal. Sama ada dia jadi lam ataupun lim. Boleh?
Tengok. Paro. Ini pun tak ada vokal. Apabila dia tak ada vokal, sama ada huruf A ataupun huruf E. Jadi, pa sama dengan huruf P. R sama dengan huruf, ro sama dengan huruf R. Jadi, P-A-R ataupun P-E-R, per. Okey. Cuba tengok. Ada tak perkataan lempar? Ada. Tapi nanti dulu. Kita cuba dulu. Lemper. Oh, tak ada. Okey, seterusnya. Limpar. Tak ada juga. Limper pun tak ada. Jadi, dia sama dengan perkataan lempar. Maaf ya, tulisan tak lawa sebab pen ustazah untuk menulis tu tak tahu kat mana. Okey. Baik, seterusnya. Masih lagi perkataan lam atau suku kata lam ataupun lim ini. Kita tengok. Okey, ini pun tak ada vokal. Paha. Okey, pa sama dengan huruf P. Okey, kita letak kat tengah dia A dulu. Ha sama dengan huruf H. Okey. Dan yang kedua, P, E, H. P. Bukan peh ya. Dia P. Okey, cuba baca. Lempah. Ada tak? Tak ada. Lemper. Lagi tak ada. Limpah. Ada. Limpah. Tak ada. Jadi perkataan yang wujud kat sini adalah limpah. Okay. Dia kalau murid dah pandai sebenarnya bosan sikit lah. Ini untuk yang baru-baru nak belajar. Cumanya ustazah tekankan yang dah pandai pun dia biasanya melakukan kesilapan untuk suku kata tertutup yang vokalnya A. Faham? Sebab ramai yang letak juga dia teringat-ingat dengan suku kata terbuka. Sedangkan dia berbeza. Baik, yang seterusnya. Bawaunga. Okey, ini pun dia menjadi dua sebutan. Sama ada, okey, ba sama dengan huruf B. Okey, sama ada O ataupun U. Okey, jadi nga sama dengan huruf apa murid-murid? Ustazah harap murid ingat lagi. Nga sama dengan NG. Ingat ya, dia dua huruf kat sini. Okey, tulisan. Okey. Jadi, dia boleh jadi sama ada bong ataupun bung. Boleh? Kita tengok. Kok. Okey, kat sini dia boleh jadi K. Kaf sama dengan K. Okey. Okey, ini wow. Wow pun sama, dia boleh jadi O ataupun U. O, U. Okey, huruf Qaf sama dengan huruf apa murid-murid? Baik, sekiranya dia berada di belakang suku kata, dia bukan huruf Q. Biasanya, sebab Q ni jarang. Okey, bila dia berada di belakang suku kata, dia tetap menjadi huruf K juga. Cuma bezanya Qaf ini untuk K yang berada di awal suku kata dan Qaf ini untuk K yang berada di akhir suku kata. Okey, dia sama dengan huruf K. Ustazah ada terangkan tentang perbezaan kaf dan juga qaf ini dalam siri 1. Kalau murid perasan dalam kad dalil tu yang warna oranye. Okey, jadi cuba kita baca. Bongkok ada tak? Ada. Bongkuk, tak ada. Ni bukan jongkuk ya. Okey, bungkok pun tak ada. Bungkuk pun tak ada. Jadi dia bersamaan dengan perkataan bongkok. Bong.
Okey, dapat murid-murid? Baik, kita tengok yang seterusnya. Kus. Ustazah terbaca pula. Okey, kaf sama dengan huruf K. Okey, 1, 2, 2 terus. Okey, waw sama dengan huruf U ataupun U. Dan sin sama dengan huruf S. Okey, cuba kita baca. Bongkos, oh tak ada. Bongkus pun tak ada. Bungkos tak ada. Bungkus. Ada bungkus. Okey, tolong bungkus makanan. Okey, jadi perkataan yang ini sebenarnya adalah bungkus. Okey, murid boleh faham? Okey, nampak tak kat sini huruf nga ini kita sambungkan dengan kaf sebab huruf nga ini boleh bersambung. Ini pun dalam siri 2. Ustazah ulang sikit. Huruf nga boleh bersambung. Apabila bersambung, dia tak ada dah perut buncit kat bawah ni. Dia sambung terus. Faham? Okey, Ustazah harap murid boleh faham tentang perkataan-perkataan suku kata tertutup dan juga terbuka ini. Sebab ia sangat penting. Okey, tapi kat dalam ni banyak Ustazah fokus kepada tertutup lah sebab kalau terbuka ni murid ramai faham. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Murid boleh cuba menjawab dalam modul KCJ yang Ustazah dah sediakan. Cuba jawab kat situ untuk menambahkan kefahaman murid. Okey, itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.